Puri, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna merancang untuk melaksanakan program strategi Lautan Biru INBOS dengan agensi yang berkaitan bagi meningkatkan kesedaran tentang bahaya merokok dalam kalangan pelajar yang semakin meningkat setiap tahun. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Aid berkata, kerjasama berkenaan akan melibatkan agensi di bawah kementeriannya selain agensi anti dadah kebangsaan, AADK, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam, Jabatan Pendidikan Negeri dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Kalau kita semua memainkan peranan, saya yakin dan percaya banyak perkara. Kalau tidak dapat pun kita kurangkan kepada zero masalah, tapi kita boleh kurangkan masalah-masalah itu dengan kerjasama semua pihak. Datuk Jainab menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan seminar mengenai bahaya merokok di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata antara 10 hingga 15% kematian di negara ini adalah berpunca daripada amalan merokok. Manakala tinjauan oleh Global Perokok Dewasa Malaysia pada tahun 2011 mendapati kira-kira 4.3 juta atau 20.9% penduduk Malaysia mengamalkan tabiat merokok setiap hari. Lebih 100 pelajar serta kaunselor sekolah daripada 20 buah sekolah seluruh negeri menyertai seminar tersebut. 2 buah kapal peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM masing-masing dari wilayah selatan Sarawak tiba di JT APMM Daerah Maritim Sandakan di Sandakan. Semalam, kapal KM Satria dan KM Bijak itu akan terlibat dalam Ops Pluto Timur di perairan Zon Selamat Timur Sabah Ezon sehingga 18 September ini. Ketua Penguatkuasa Daerah Maritim Sandakan, Kapten Maritim Razak Abdul Rahman berkata, kedua-dua kapal itu telah pun bertugas di daerah Maritim Sandakan di perairan Pulau Langkayan dan Jambuangan. Ada 2 buah kapal yang telah ditugaskan untuk beroperasi Ops Pluto Timur di kawasan S-Zone, kawasan Eskom ni kan. Jadi oleh kerana kekangan kapal-kapal daripada Sandakan, Tawau dan Kudak sendiri, maka kami dapat bantuan daripada Semenanjung, daripada wilayah selatan dan wilayah Sarawak. Kapten Razak yakin bantuan kedua-dua kapal APMM berkenaan akan memperluaskan lagi skop rondaan dan kawalan selain memastikan tiada unsur jenayah di perairan Sabah. Beliau ditemui media selepas menyambut ketibaan kedua-dua kapal berkenaan. Kapal KM Satria diketuai Pegawai Memerintah Lieutenant Commander Maritim Aizaniza Muhammad Eng, manakala KM Bijak diketuai Pegawai Memerintah Maritim Sarawak Lieutenant Commander Maritim Nicholas juga anak Sanji. Persatuan Memogun Rungus Sabah Samora berharap siaran bahasa rungus dapat diwujudkan dalam siaran radio televisyen Malaysia RTM menerusi Sabah VFM. Presiden Samora yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Matunggong, Datuk Jelani Hamdan berkata, cadangan itu mendapat reaksi positif daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said. Sehubungan itu, Datuk Jelani akan mengemukakan permohonan rasmi dan bertemu dengan Datuk Saleh dalam masa terdekat bagi membincangkan hasrat itu. Rungus sekarang sudah qualified, maksudnya kita layak untuk dipertimbangkan sebab rungus dikategorikan sebagai sub-etnik dulu, sekarang sudah full etnik melalui start tahun ini, daripada bulan Februari kita sudah diiktiraf sebagai full etnik ataupun etnik penuh, itu sudah melayakkan. Dari segi jumlah pula, rungus more than 200,000. Sebab kita ada di Pitas, kita ada di Beluran, kita ada di Kudat, kita ada di Mentunggung, kita ada di Kekep. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurutnya, idea mewujudkan siaran radio bahasa rungus bermula sejak 2009 melalui radio online Rungus FM yang masih bersiaran sehingga kini. Sehubungan itu, pihaknya sedia bekerjasama dengan RTM dalam menyediakan tenaga kerja seperti penyampai radio sekiranya RTM mewujudkan siaran radio bahasa rungus.
Selain menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan warga kerja Sabah Electricity Sdn Bhd, SESB Konvoi Kembara Merdeka ketiga SESB 2015 turut memberikan sumbangan kepada rumah ibadah, pasukan keselamatan dan pelajar sekolah. Hari pertama program Kembara Merdeka SESB ini, rombongan konvoi singgah di pejabat SESB Tambunan, Ranau dan Telupit serta Gereja Saint Teresa Tambunan, Ibu Pejabat Polis Ranau dan Balai Bomba dan Penyelamat Ranau serta SK Matupang Ranau. Ketua konvoi yang juga pengurus kanan Jabatan Keselamatan dan Risikan SESB, Azmi Muhammad Azman, turut menyampaikan sumbangan dan bantuan kepada mereka. Beberapa penerima sumbangan yang ditemui RTM gembira dengan sumbangan tersebut. Jadi ini satu semangat yang satu jalan bersama, terutama sekali khasnya di Sabah. Kalau boleh amnya di satu Malaysia boleh buat beginilah supaya kita ini walaupun berlainan agama tetapi sanggup ataupun boleh mengunjungi seperti agama yang lain. Ini saya rasa bersemangat, gembira dan apalagi mereka memakai pakaian berwarna merah. Saya rasa semangat saya terus teringat negara Malaysia. Memang kita ini satu sehati sejiwa. Jadi dengan hubungan pemimpin dengan rakyat itu akan makin bertambah. Gembira dan macam bersemangat untuk hadapi UPSR besok. Gembira, macam terujala dan macam sangat gembira sebab ada juga orang yang mau melawat kami di sini walaupun kampung kami hanya terpencil. Mungkin kami rasa terkejut juga lah sebab kamu datang dengan tiba-tiba jadi kami rasa terkejut. Dan saya berucap terima kasih karena sudah datang di sekolah kami dan selamat datang lah. Terima kasih. Lebih 120 kaki tangan SESB dan vendor melibatkan 20 kenderaan pacuan 4 roda dan 30 motosikal berkuasa tinggi mengelilingi beberapa daerah di Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan sempena perayaan Hari Malaysia 2015 yang bermula 8 September dan berakhir pada 16 September nanti di Kota Kinabalu. Sementara itu, konvoi Kembara Merdeka sehati sejiwa Sabah Electricity Sdn Bhd SESB yang kini berada di Sandakan akan meneruskan perjalanan ke Lahad Datu hari ini. Konvoi berkenaan disertai 24 kenderaan pacuan 4 roda dan lebih 10 buah motosikal berkuasa tinggi melibatkan 120 kaki tangan SESB dan orang persorangan. Di Sandakan, rombongan berkenaan berkesempatan singgah di rumah-rumah ibadat seperti masjid, gereja dan tokong selain memberi sumbangan kepada pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Zon Sandakan. Kerana kita juga ingin mengambil kesempatan memberi penghormatan dan penghargaan kepada institusi amal rumah keagamaan yang telah membantu memupuk nilai-nilai murni di kalangan masyarakat. Dan kita juga singgah kepada agensi negeri terutamanya yang penguatkuasa seperti PDRM, Eskom, Bomba, kerana kita sedar agensi ini ya penjawat awam menghadapi risiko yang tinggi dalam pelaksanaan tanggungjawab. Dengan tema Sati Sejiwa saya merasakan bahwa kunjungan SSP ini menunjukkan betapa kita sama jabatan kerajaan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, bersama-sama mengutamakan semangat kekitaan sama kita dalam memupuk kerjasama yang lebih erat di masa akan datang. Selepas Lahad Datu, konvoi berkenaan akan meneruskan perjalanan ke Semporna, Tawau, Kalabakan, Keningau, Tenom, Sipitang, Menumbuk, wilayah Persekutuan Labuan dan berakhir di Kota Kinabalu pada 16 September ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan berlangsung program Kembara Merdeka Jalur Gemilang, Peringkat Daerah Tongon dan Majlis Pelancaran sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah Tongon. Pada pukul 10 pagi pula, pertandingan lagu-lagu patriotik sempena Hari Malaysia akan berlangsung di Studio Muzik Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah, Kota Kinabalu. Dan akhir sekali,
11.30 pagi ini, Majlis Penutupan Kursus Pengurusan dan Pentadbiran JKKK JKDB kawasan N33 Bingkor di Hotel Perkasa Keningau akan dirasmikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datu Radin Maleh. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 10 September 2015. Dengan itu kembali bersama Ismail di Angkasa Puri.